السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jadi hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan mau sihat tu? Alhamdulillah. Baik, kita berada di tajuk yang kategori cita-cita, betul tak? Kalau Rumi ni bukan surat 60. Demikianlah keadaan hidup dan mati orang-orang utama ini, betul tak? Baik. Jadi yang kita sebut sebelum ni kategori yang pertama kan. Kategori yang pertama itulah orang-orang yang apa? Para nabi dan siddiqin. Mereka sekalian tidak mencita-citakan hidup menungkat langit, malah merasakan mati itu sentiasa hampir kepada diri mereka. Itu maksudnya mereka tidak mengharap cita-cita yang tinggi di bumi ini, malah mereka sangat merasakan mati itu sangat hampir dengan diri mereka. Yang saya sebut kat tuan-tuan, apa? Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kata Allah, ayat ni cerita setelah cerita bab Qarun. Yang mana Qarun ni kaya, keluar asalnya dia Islam, kemudian dia kafir. Asalnya dia Islam. Sebahagian riwayat kata dia ni sepupu Nabi Musa, ada kaitan dengan Nabi Musa, Ahlul Bait dan itulah dengan Nabi Musa AS. Dia jadi kufur kerana kesombongan dia, harta dia banyak, sangat banyak. Jadi dia keluar dengan penuh kemegahan. Harta dia banyak, dia keluar dengan penuh megah, keluar dengan kemegahan, dengan harta dia. Orang tak ada macam dia. Sebab tu kita makruh kalau kita berbeza dengan orang. Nah, kita tunjuk kemewahan kita yang berbeza-beza dengan orang. Pakai jam 2, pasal apa nak tunjuk mewah? Pakai jam 4. Kalau pasal apa? Pasal nak cerita jam ni harga 1 juta, yang ni 2 juta. Kalau pakai satu, orang tak tahu kita ada lagi satu. Hukum dia haram, panggil lagu tu. Haram. Panggil macam Qarun itu. Dia kemewahan yang luar biasa. Luar biasa. Nak bagi tahu dia kaya, dia keluar. Kaum dia kata la tafrah, hang jangan duk berbangga-bangga. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah Taala tak suka panggil lagu ni. Panggil orang yang tunjuk kemewahan dan berbangga-bangga. Ada orang dia memang kaya, dia tak megah pun, tapi dah ada rezeki lebih, dia pakailah kereta elok sikit. Macam tu je, betul tak? Tak ada niat nak tunjuk dia lebih pada orang. Orang ni kurang pada dia. Siapa yang bermewah nak bagi tahu orang aku ni lebih pada hangpa, apa ni kurang pada aku, hukum dia haram, itu takbur. Tapi kalau siapa yang bermewah dah ada rezeki lebih, dia pun pakailah. Nak pinjam bolehlah, try macam itulah. Dia tak ada niat pun, dia nak apa dalam jiwa dia tu. Dia bergantung pada niat lah. Macam orang sembahyang, kalau dia ikhlas dapat pahala, kalau riak dapat dosa. Macam tu juga. Sama orang yang ada harta mewah-mewah ni, kalau sekadar nak merasa, tak ada berbangga-bangga, tak ada dia naik kereta ni saja, ada diri dia lebih daripada orang lain, dia rasa diri dia mulia kerana harta. Kalau ada perasaan tu berdosa. Kalau tak ada perasaan tu tak apa. Baik, jadi tuan-tuan, Qarun ni dia perasaan tu. Kaum dia kata jangan berbangga-bangga. Allah Ta'ala tak suka orang yang bermegah-megah, jalan dengan kemegahan. Ada setengah orang kadang-kadang dia beli Lamborghini, dia pergi masuk kebun. Pasal apa? Saja nak beritahu aku Lamborghini ni masuk kebun ya. Sombong lah, sombong. Saja nak bagi tahu aku ni lain lah, standard aku ni. Ataupun dia beli kereta baru lagi, Vios ke Camry ke, saja masuk kebun. Supaya apa? Orang kampung kata apa? Wih, dia Camry pun masuk kebun ya. Dia nak orang kata lagu tu hukum dia haram.
Dia contoh kemegahan, contoh perangai Qarun ada kat dia. Tapi kalau ada kebetulan dah, kereta apa pun tak ada, terpaksa masuk pergilah. Gantung pada niat. Kalau niat nak bermegah-megah, nak tunjuk kita ni berbeza, taraf kita lain pada orang, supaya orang tengok kita, kemewahan kita, hukum dia haram. Takbur. Jadi tuan-tuan, apa dia, bila dia tengah bangga-bangga tu, Allah Ta'ala tenggelamkan dia. Waktu dia tengah bangga-megah tu, dan dia keluar pada Islam, dia tak beriman lagi, kerana dia jadi sombong kerana dia kaya. Pasal apa dia kata, kaya ni bukan daripada Allah, daripada aku. Kufur lah. Bila dia anggap macam tu, kufur lah. Dan dia ditenggelamkan ke dalam bumi sampai hari kiamat. Dia ada di Mesir tu. Bila Allah Ta'ala cerita bab Qarun ni, Allah Ta'ala kata apa? Tilkad darul akhiratu, itulah hak akhirat, yakni syurga, keindahan syurga, nikmat syurga, bidadari, sungai-sungai syurga, nikmat syurga yang tak terhingga ni. Kata Allah, naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Ingat ayat ni tuan-tuan. Kami jadikan bagi orang yang tidak mahu ketinggian, kesombongan di dunia. Tak mau. Orang yang di dunia ni, dia nak kaya pasal dia nak action kat orang. Itu bukan ciri ahli syurga. Allah Ta'ala tak jadikan syurga bagi orang lagu tu. Sebab Allah Ta'ala jadikan syurga bagi siapa? La yuridu na'uluwan fil ard. Orang yang memang dalam jiwa ni, dia kaya lagu mana pun, dia bukan orang yang nak ketinggian, so orang tengok dia lain pada orang. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, ada satu ustaz cerita, dia jumpa orang yang biasa saja, masjid biasa saja, sembang-sembang, rupanya pencen dia 140,000. Dia businessman. Jadi bisnes dia dah lepas dah, orang ni yang running bisnes dia. Tapi dia dapat 140,000, orang pun tak sangka. Pasal dia bukan jenis orang yang nak uluan, nak orang tengok ketinggian. Itu bukan ciri ahli syurga, tuan-tuan. Tapi bila tanya, orang tanya, dia bagi tahu lah. Dah orang tanya kan, dia bagi tahu lah. Jadi banyak kan, sebulan 140,000 kita dengar pun, Masya Allah. Kita ni gaji setahun kot, ke setahun, 2 tahun baru dapat duit tu. Dia sebulan ni, tuan-tuan. Tanya macam mana belanja, 70,000 diinfak di jalan Allah. 70,000. 140,000, 70,000 dah infak di jalan Allah. Yang hak lagi 70,000 barulah dia bedak-bedakkan. Macam mana perbelanjaan peribadi dia, bagaimana untuk keluarga. Dia ada bedak lah. Subhanallah, tuan-tuan. Ada orang yang biasa saja, tak pernah pun nak expose diri dia, tuan-tuan, tapi pendapatan dia subhanallah. Tu kata, akhirat ni Allah jadikan bagi orang yang tak mau ketinggian, kesombongan, nak belagak, tunjuk lebih pada orang. Akhirat Allah Ta'ala tak jadi pada golongan lagu ni. Kemudian wala fasadah, orang yang nak kerosakan. Jadi kita hidup di dunia, jangan ada terperik dalam hati kita nak buat rosak, nak buat jahanam, nak melingkup. Kalau aku tak dapat, hang pun mesti tak dapat. Macam itulah kan. Kalau aku tak dapat, hang pun. Jangan kita dalam hidup kita ni kerja orang yang nak buat rosak muka bumi, buat jahanam muka bumi. Pasal tak puas hati, kita bagi penjahanam habis semua. Itu bukan ciri ahli syurga. Baik tuan-tuan, kemudian sambungan dia. Jadi itu ciri orang yang pertama lah, yang ni para nabi dan para rasul, yang mana mereka tak ada cita-cita terhadap dunia yang meninggi. Mereka sentiasa merasa mati dengan mereka. Kita ulang, kita masih lagi dalam kategori yang pertama. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin. Kata orang, demikianlah keadaan hidup dan mati orang-orang utama ini, sesuai dengan bunyi hadis Nabi yang berikut. Walladhi nafsi biyadihi ma rafa'tu qadmi fadhanantu anni ad'uha hatta uqbat wala rafa'tu luqmatan fadhanantu anni usighuha hatta ughassa biha minal maut. Demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya. Ini demi Allah lah, demi Allah yang nyawaku dalam kekuasaannya. Setiap aku mengangkat kakiku, lalu menyangka dapat meletakkan semula, tiba-tiba aku diwafatkan. Maksudnya tidaklah Nabi ni menyangka kaki dia diangkat, melainkan kadang-kadang terdetik, boleh jadi tak ada letak, meninggal dah. Punya rasa mati tu dekat. Dan setiap aku menyuap makanan di mulutku, lalu menyangka dapat menelannya, tiba-tiba ia menyengkang di anak tekakku, maka matilah aku. Tiap kali makan, kadang-kadang risau, boleh jadi tak dan telan, mati dah. Rasa mati itu dekat sangat. Ingat matilah tuan-tuan. Dan ingat mati ni benda yang cukup bagus, dan antara ibadah yang selalu saya lah, pertama lah saya lupakan.
Dan sebahagian orang Islam lupa, tuan-tuan. Kadang kita hidup ni tak ingat mati pun. Betul tak, tuan-tuan? Kita hidup ya, sedang-sedang mati ya, tuan-tuan. Malam duduk happy-happy je, rupanya esok meninggal dah, tuan-tuan. Kita tak ingat mati. Nabi suruh ingat mati. Nabi kata, aksiru min zikri hazimal lazat, banyakkanlah kamu mengingati perkara yang menghapuskan segala kelazatan. Dunia lazat mata, tuan-tuan tengok macam-macam benda suka, makan macam-macam suka, telinga dengar macam-macam nikmat, beli benda-benda baru kita rasa seronok. Betul tak, tuan-tuan? Macam-macam nikmat. Tapi bila mati habis semua. Nabi kata ingatlah perkara yang mematikan segala kelazatan, yakni mati. Kena ingat banyak mati. Kalau rasa susah sangat ingat mati, selalu pergi kubur. Betul tak? Pergi kubur, ziarah kubur. Lepas tu fikir jangan ziarah kubur berapa orang saya tengok kerja gali kubur, muka tak pernah nampak kat masjid pun. Itu pun ada. Kerja gali kubur bagus lah, tapi muka pun tak ada kat masjid. Macam mana, tak ambil iktibar ke? Baik, gali kubur kuat. Jadilah macam Imam Nasir tu, nampak? Dia gali kubur dan dia pun imam. Betul tak? Tak tinggal dah. Baik, jadi tuan-tuan kita ambil pengajaran lah. Baru ni anak Ustaz Syahal, anak saudara, kawan saya kenal dia dekat, masa dia sama dengan saya di Darul Quran, tapi saya tak perasan Darul Quran dia hafal 30 juzuk. Saya tak ada habis, saya keluar. Jadi saya pun tak sangka lah meninggal Ustaz Masyaruddin, anak Syahal Mursyid. Umur baru 36. Dia memang lama dah dialisis, kena rosak buah pinggang buah pinggang rosak. Jadi saya pun agak terkejut lah. Malam tu saya kuliah di Masjid Semanggoi. Jadi sebelum tu, dalam beberapa minggu lepas, dia ada main kuliah saya. Jadi dia tunjuklah tangan dia ada macam bateri kot. Orang yang dialisis ni macam bateri kot, mesin bergerak. Saya pegang tangan dia, tapi dia okey je. Ialah buat macam nak ujian datang, tuan-tuan, nak ujian datang. Jadi dia ada anak, berapa tu? 6 dengan ni ke? 7 dengan 6 ke? Anak dia 7, 8 dengan 8 dengan 6. 6 tu yang rapat dengan dia. 6 tu lah yang rapat. Yang 8 tu nampak lah dia matang lah. Tapi nanti dia sedih juga tu, ayah dia tak ada sedih. Jadi tuan-tuan, saya tahu malam tu saya pergi kuliah, saya tanya ayah dia, Syah Mursyid Haji Syahar lah. Saya tanya macam mana dengan Ustaz Nasar. Berapa tahun dia sakit buah pinggang? Ada 4 tahun dah? Ada lah, lebih kurang 4 tahun lah start dia kena tu. Jadi saya tanya kat Haji Syah, Syah kata macam tu lah dia. Tapi dia okey lagi, betul bang? Okey lagi malam tu. Pagi tu pun sembang dengan abang kan. Tiba-tiba dia jadi sesak nafas. Dan kata Ustaz Cikgu Nasmi kan, yang bawa dia tu, boleh jadi dia dah habis ni dalam, mungkin di depan Ihya tu lah. Di depan Ihya tu dia dah habis dah lah. Tapi dia sampai di sini, dia cek. Kemudian sekejap tuan-tuan, dalam pukul 9.30 macam tu lah, 9 lebih macam tu meninggal. Bawa ke sini, pergi Pek Buntak. Pukul lepas asar ke bumi lah, tuan-tuan. Sekejap tuan-tuan. Saya menung-menung diri saya, macam tu lah kita, tuan-tuan. Betul tak kan? Macam tu kita kadang-kadang, kalaulah kita tak ingat mati, kita pun tak sangka, tuan-tuan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, berapa ramai para pemuda yang sedang gelak ketawa, sedangkan kafan yang di kedai itu dia punya. Macam saya lalu kat depan rumah Abang Umar tu, kan ada orang buat buat batu nisan. Abang aku buat batu nisan. Kadang-kadang saya lalu, saya tengok siapa lah punya batu nisan ni. Mesti ada pemilik dia. Yang tu bukan hiasan, memang orang punya kan. Setiap kali saya lalu, saya tengok siapa punya lah batu nisan ni. Tapi mesti ada pemilik dia. Saya lalu, saya nampak batu nisan, siapa punya lah. Malah yang saya tahu, keranda lah ni pun dia tak suka dah. Dia buat universal, betul tak? Jadi dia bubuh ya, melainkan orang tu special sikit lah, baru dia ubah. Jadi keranda pun saya tengok siapa punya keranda ni. Tapi yang pasti batu nisan yang ada tu, ada orang dia dah. Ada orang cuk dah tu. Tapi tak tahu bila dia nak guna tu. Jadi kita beringat-ingat lah. Kalau lalu dekat tempat batu nisan ke apa, kita ingat-ingat lah. Boleh jadi batu tu kita punya, siapa tahu. Baik. Jadi ni Nabi tuan-tuan, ingat mati. Kita pun ingat mati sebelum mati tu datang pada kita. Barangkali Nabi SAW pernah bertayamum, sedangkan ada air di sekitarnya. Maka baginda pun diberitahu. Jawab baginda, entahlah, aku tidak dapat memastikan sama ada aku boleh sampai ke tempat air itu. Nabi SAW bila orang kata di sana ada air, Nabi sebut, aku pun tak pasti sampai tak.
boleh jadi mati datang dulu. Dekatnya mati pada kita, tuan-tuan. Baik. Kemudian kategori kedua, iaitu orang-orang yang bersifat pertengahan dari golongan yang baik dan taat. Yang pertama ni Nabi dengan Siddiqin. Tidak ada cerita yang menongkat langit di bumi. Ingat mati 24 jam. Kita harap kita yang kedua lah, tuan-tuan. Kita nak sampai makam Siddiqin dengan Nabi ni tinggi lah. Mudah-mudahan kita dapat yang kedua ni, pertengahan daripada golongan yang sangat Nabi dengan Siddiqin tadi tu. Jadi mereka adalah golongan yang baik dan golongan yang taat. Cita-cita mereka ialah untuk terus hidup agak pendek, tidak pernah lalai dari mengerti Allah. Dia pun ada cita-cita juga untuk hidup lah, cita-cita untuk hidup, tapi tidaklah mengharap terlalu panjang. Tak adalah sampai 100 tahun, 200 tahun, tak adalah. Tapi harap untuk hidup lah, tuan-tuan. Ada cita-cita untuk hidup lah. Tidak pernah lalai daripada mengerti Allah. Dalam mengejar hidup, tak lalai dalam mengerti Allah. Tidak pernah lupa akan hari kiamat. Jadi dua ni, tuan-tuan. Kita duk kerja, cari kehidupan, cari harta dan sebagainya, tuan-tuan. Jangan lupa zikir pada Allah, jangan lupa akhirat. Dua ni kena ingat selalu. Kalau kita jarang ingat, kita ubah, tuan-tuan. Jangan tak kerja pula. Ada orang tak kerja, berzikir, tak jadi juga. Sebab kerja pun Allah Ta'ala suruh, berzikir pun Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala suruh semua. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Habis sembahyang Jumaat, bertebaranlah di atas muka bumi, carilah rezeki. Tapi dalam duk cari rezeki, lalai ke? Tak. وَاذْكُرُوا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Nampak? Sebab zikir ni waktu cari rezeki boleh. Betul, tuan-tuan. Masa naik bas boleh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Masa mancing boleh. Semua tu boleh berzikir, tuan-tuan. Boleh berzikir. Masa qada hajat boleh berzikir tak? Tak boleh lah dalam tandas. Tapi kalau kat kawasan lapang, bukan dalam tandas, tengah qada hajat, buat air kecil ke, ulama sebut kalau baca Quran makruh. Baca Quran boleh tapi makruh. Zikir tak apalah. Tapi kalau tuan-tuan tak zikir pun tak apa-apa masa tu kan, kencing dululah bagi perhabis. Tapi nak cerita dalam setiap kerja boleh, kecuali tempat tandas tak boleh lah. Baik. Jadi dalam kita duk bekerja, jangan lupa zikir. Tak kira kerja apa pun, zikir ni pakai lidah aja. Kalau rasa susah, subhanallah, alhamdulillah payah, Allah Akbar payah, la ilaha illallah. La ilallah paling senang tadi. La ilaha illallah 3 huruf je, lam alif ha. Betul tak? La ilaha illallah, lam alif ha. Dan Nabi sebut jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharilah iman kamu dengan la ilaha illallah. Yang tu paling senang. Duk la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul tak? Duk saja boleh je la ilaha illallah. Tak kacau orang pun, tuan-tuan. Baik. Pertama, boleh kerja, kita bekerja cari rezeki, jangan lupa zikir. Yang kedua, tidak pernah lupa akhirat. Kenang-kenanglah akhirat. Ini mungkin jarang kita ingat, tuan-tuan. Tapi kenang-kenanglah akhirat. Macam mana kita pergi tempat kerja, kita ingat saat lagi kita nak balik rumah. Macam itulah, tuan-tuan, kita kena ingat, tuan-tuan, kita ada kat dunia, saat lagi kita nak balik tempat asal kita. Yang ni tempat Nabi Adam AS sebelum diturunkan di bumi, tuan-tuan, yakni syurga. Kenang-kenanglah, tuan-tuan. Bila ya kita tak tahu, tapi yang pasti kita akan pulang ke tempat asal kita, daripada tanah kepada tanah, tuan-tuan. Baik. Kemudian, tiada sesuatu yang dapat mengalpakannya dari bersedia untuk menghadapi mati. Dalam sibuk bekerja, tidak ada pernah kerja itu menyebabkan dia tak sembahyang, ataupun tak pernah kerana harta lah, tuan-tuan, dia tak berzikir pada Allah. Kan kita baca dalam surah Jumaah, surah apa? Surah Al-Munafiqun, kan? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta-harta kamu. Harta, tuan-tuan, ada handset ni, handset lah paling melalaikan, tuan-tuan. Betul, lalai. Beli handset mahal, main handset je, tuan-tuan. Sedangkan masa lebih berharga daripada handset tu. Jangan kerana harta kamu, jangan kamu dilalaikan oleh harta kamu. Kereta, rumah, macam-macam, tanah, drone, orang beli drone padi tu kan, motor, modify sana, modify sini, tuan-tuan. Jangan kerana harta kita melalaikan kita. Kata Allah,
Wala auladukum, jangan dilalaikan oleh anak-anak kamu. Betul tak? Duk sibuk sangat nak kejar anak kena jadi engineer, jadi doktor, jadi ni, bukan tak bagus-bagus, tapi janganlah sampai tahap lupa akhirat. Kemudian kata Allah, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang dilalaikan oleh harta dia nak tahu ni senang ya, kita dapat kereta baru satu, betul tak? Handset baru ke, motor baru ke, tengok lalai ke tak lalai ke tuan-tuan. TV baru ke, rumah baru ke, tengok macam mana perhatian jiwa, perasaan kita. Siapa yang dilalaikan oleh harta dia dilalaikan oleh anak bini dia, fa ulaika humul khasirun, dialah orang-orang yang rugi tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ada harta, tuan-tuan boleh ada apa-apa pun, tapi jangan dilalaikan oleh dia. Baik, kemudian tidak sepanjang masa bertukus lumus untuk mengejar keindahan dunia atau terpedaya akan keindahan dan syahwatnya yang merosak dan membinasakan, tak sepanjang masa. Tentu alhamdulillah, tentu ada masa antara maghrib dan isyak tuan-tuan boleh main surau, dengar kuliah, tuan-tuan tak dialpakan sepanjang hidup. Ada masa tuan-tuan mai. Sedihnya tuan-tuan, ada orang kadang-kadang tak boleh main mengaji. Tapi tak boleh main mengaji pun Allah wajibkan mengaji tuan-tuan. Paling kurang mana? Khutbah Jumaat. Tuan-tuan, paling kurang dah, kalau dah tak mengaji dah, kuliah maghrib ke, kuliah subuh ke, kuliah petang ke, Allah Ta'ala wajibkan Jumaat. Dia wajibkan tu, itu kuliah mingguan. Sebab kita tuan-tuan, walaupun tuan-tuan ada 10 PhD, tuan-tuan alim besar, tuan-tuan kena orang ingatkan tuan-tuan. Mesti tuan-tuan. Quran kata fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah tazkirah, kerana tazkirah memberi manfaat pada orang-orang beriman. Ni antara benda nak menghidupkan hidupkan hati tuan-tuan. Antara benda penting menghidupkan mati, dengar tazkirah. Tuan-tuan percayalah, kalau ada orang yang jauh pada tazkirah tuan-tuan, memang makin lama dia makin jauh, lalai terus. Dia dalam kelalaian. Kalau dia tak dengar tazkirah, tak kira lah dia dengar kod YouTube ke, paling kurang-kurang tuan-tuan, ataupun dia dengar kod TV ke, betul tak, TV, ustaz-ustaz TV, radio ke, ataupun yang lagi bagus main mengaji terus ke tuan-tuan. Kalau dia tak dengar tazkirah, walaupun PhD dia 10, dia akan jauh pada agama tuan-tuan. Dia akan jauh, lalai ya, sampailah dia mati. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak hidupkan hati, tuan-tuan kena main kuliah. Main kuliah, tak kira ustaz lagu mana pun. Ada setengah orang kadang-kadang dia tak mau ustaz yang slow, betul tak, ustaz slow. Baru ustaz tu kata sikit je, qalan musannifu, tidur. Slow sangat. Ustaz slow ke, ustaz tak slow ke tuan-tuan, tuan-tuan datang majlis ilmu, tuan-tuan Allah hidupkan hati tuan-tuan. Seperti panah tanah yang kering tuan-tuan, siram buah benih, hidup hati tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kemudian tetapi dalam menjalani ketaatan kepada Allah Ta'ala itu, mereka tidak sekuat orang-orang yang digolongkan ke dalam kategori pertama tadi. Taklah macam hak pertama tadi tu. InsyaAllah mudah-mudahan kita yang inilah. Tidaklah ibadah kita sekuat Nabi SAW. Nabi semayang, ni nak bandingkan ibadah kita dengan Nabi ya. Nabi SAW semayang 11 rakaat dia waktu malam, 11 rakaat ni. Tapi kaki bengkak kaki Nabi SAW. Sebab Nabi baca panjang. Pernah sahabat Nabi yang ikut belakang Nabi tahajud ikut belakang Nabi, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud kata sampai dia semayang belakang Nabi ni, dia bercita-cita nak mufaraqah. Panjang sangat. Nabi semayang malam memang panjang. Rakaat pertama tuan-tuan baca pula doa iftitah, kemudian Al-Fatihah, Al-Baqarah habis. Saya tak pernah buat. Saya tak tahu lah kok ada orang pernah buat. 2 juzuk lebih Al-Baqarah habis. Masa rokok dia sama dengan berdiri tadi. Allah, kita rokok panjang sikit pun boom jatuh ke bawah dah rokok. Jadi macam ni terus. Nabi berdiri tadi, rokok tu lama macam ni berdiri tadi. Nabi baca apa? Rokok ni sunat 3 kali kalau kita semayang jadi imam. Tak jadi imam, janganlah lebih 3 kali. Ada setengah ulama kata 5. Untuk imam lah, untuk imam. Supaya apa? Yang 2 tu untuk makmum bergerak. Betul tak kan? Kita imam dah bergerak, kemudian baru makmum bergerak. Jadi ada setengah ulama kata imam sunat 5. 2 tu untuk makmum bergerak. Betul tak? Bergerak turun dengan bergerak naik. Baru nak rokok dengan baru nak naik. Setengah ulama kata, ramai juga kata imam jangan tambah 3 saja. Betul tak? Jangan tambah 3 saja. Subhan rabbiyal azimi wa bihamdih, 3 saja. Jangan lebih. Tapi kalau semayang seorang lagi banyak lagi bagus.
Sebab tu tuan-tuan, kalau sembahyang seorang-seorang Zuhur, janganlah baca 3, lebihlah sikit. Boleh lah. Biasanya kita sembahyang seorang-seorang, sembahyang seorang, ada orang sembahyang seorang baca 1 terus. Oh, sembahyang jemaah baca banyak, sembahyang seorang 1 je dia baca. Bukan tak boleh, boleh. Tapi kalau boleh sembahyang seorang lagi banyak lagi bagus. Mungkin tuan-tuan baca 5, tuan-tuan baca 7, tuan-tuan baca 11, tuan-tuan baca 33 boleh. Tapi kalau tuan-tuan tak biasa baca banyak, jangan tuan-tuan bantai 100 terus. Tuan-tuan bantai 100 memang jadi macam tu lah tuan-tuan. Dia terus turun ke bawah. Tapi Nabi baca banyak baca. Macam Al-Baqarah tadi, kita dengar ni pun tak boleh bayang, memang tak larat. Memang tak larat. Al-Baqarah saja pun aku tak larat. Baca duduk Al-Baqarah kita tak larat habis. Duduk saja tak larat habis. Nabi baca waktu sembahyang. Rokok macam diri tadi. Kemudian Nabi sujud panjang macam diri, sujud. Tidak tak panjang lah, tidak rukun pendek. Sujud panjang macam diri tadi. Bila naik pula baca Al-Fatihah, surah apa? Ali Imran, habis. Rokok lebih kurang diri tadi. Dengar yang ni pun tuan-tuan angkat tangan tuan-tuan. Tak boleh lah tuan-tuan. Saya bagi contoh yang lain. Siddiqin pula. Siddiqin ni bukan Nabi, tapi manusia, darjat manusia yang paling tinggi setelah Nabi, Siddiqin. Tuan-tuan boleh jadi Siddiqin, tapi nak capai susah. Saya bagi contoh antara ulama yang mencapai Siddiqin, ramailah, tapi yang antara terkenal dia Imam Ahmad bin Hanbal, Siddiqin. Imam Ahmad bin Hanbal semayang sehari 300 rakaat. Sehari 300 rakaat. Kita semayang tarawih 23 pun penat lah tuan-tuan, betul tak? Habis semayang 23 tarawih ni rasa puas, Allahu Akbar. Betul tak? Imam Ahmad 300. Kita duk bayang semayang apa sampai 300 tu? Semayang sunat mutlak lah. Semayang sunat mutlak ni semayang yang tuan-tuan semayang tahajud termasuk semayang sunat mutlak. Semayang duha tuan-tuan semayang 8 je, jangan lebih. Kalau nak lebih 12 paling banyak, tapi semayang 8 lebih afdal, lebih banyak pahala. Tuan-tuan tak boleh semayang duha 14, tak boleh. 16, bid'ah tuan-tuan, berdosa. Bid'ah. Tuan-tuan semayang duha paling banyak 12 saja. Sebaik-baiknya 8. Habis tu kalau tuan-tuan nak semayang juga kan panjang, betul tak? Antara duha tu daripada lepas terbit segala, matahari terbit segala tu sampai zuhur kan panjang. Sampai 10 minit sebelum zuhur. 10 minit sebelum zuhur tuan-tuan tak boleh sembahyang sunat sebab matahari berada di atas istiwa. Kecuali di Mekah. Kecuali di Mekah dan hari Jumaat. Hari Jumaat apa? Hari Jumaat tuan-tuan boleh sembahyang tengah hari, boleh sembahyang sunat sampai zuhur. Ataupun di Mekah. Selain daripada itu, waktu matahari di atas, tuan-tuan tak boleh sembahyang sunat. Macam mana kita tahu matahari di atas? Tuan-tuan tengok jam lah, senang. 10 minit. Kalau zuhur 1.25, daripada satu suku sampai 1.25 tak boleh sembahyang sunat. Kecuali sembahyang bersebab, masuk masjid. Sembahyang sunat tahiyatul masjid kan, itu tak apalah, sembahyang bersebab. Jadi panjang tu. Kan panjang daripada pagi sampai nak 10 minit sebelum zuhur tu panjang. Nak sembahyang apa? Duha 8 je. Sembahyanglah sunat mutlak. Antara zuhur dengan asar kan panjang kan. Tuan-tuan nak sembahyang apa? Sembahyang tarawih. Mana boleh sembahyang tarawih siang-siang tu? Sembahyang apa? Tahajud. Mana ada tahajud antara zuhur dengan asar? Sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak macam mana? Sahaja aku sembahyang sunat mutlak 2 rakaat kerana Allah. Ataupun sahaja aku sembahyang, cukup. Sahaja aku sembahyang, Allah Akbar. Kuklah kita payah nak niat, itu je. Sahaja aku sembahyang. Siapa niat sahaja aku sembahyang? Sembahyang sunat mutlak. Malah tuan-tuan boleh sembahyang sebaik-baiknya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tuan-tuan boleh buat 4 rakaat, 1 salam boleh. Tuan-tuan boleh buat 6 rakaat, bagi salam pun boleh. 6 rakaat. Allah, sahaja aku sembahyang. Tuan-tuan sembahyang kalau rakaat 6, 6. Tuan-tuan tak letak apa? Tak letak rakaat pun tak berawal tu. Tuan-tuan rasa macam larat lagi, tuan-tuan buat 8. Buat 8. Kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau dia sembahyang sunat mutlak ni sekali takbir, dia tak sebut bilangan rakaat sampai dia tak tahu berapa rakaat dah aku ni. Aku ni dah 33 ke 36, tak bos sembahyang lagi, sembahyang. Dia sembahyang, dia tak bagi salam begini, baru satu takbir. Hatta dia sembahyang 1000 rakaat pun sah. Tetapi tak afdal lah. Ya afdal masna, 2 bagi salam. 2 bagi salam. Imam Ahmad 300 rakaat. Kita boleh ke tuan-tuan? Sebelum nak pergi sembahyang 300 rakaat tu tuan-tuan, tuan-tuan sembahyang ni dululah tuan-tuan. Sembahyang zuhur, sebelum zuhur 4 rakaat. Yang afdal sebelum zuhur 4. Lepas zuhur 4. Sebelum asar 4. Yang tu pun kita buat 2 ya tuan-tuan. Itu pun kalau kita buat, berapa ramai yang tak buat tuan-tuan.
Kalau boleh nak mula, buat yang itu dulu 4. Siddiqin lagi kuat ibadah dia. Kemudian yang sentiasa tetap waktu mati. Nabi dengan Siddiqin ingat mati je. Andainya ini berlaku atas diri mereka, nescaya mereka tidak mampu mengurus urusan hidup yang tidak boleh dikenal pasti dijalankan setiap hari. Jadi kalau macam ni keadaan mereka, macam mana mereka nak kerja? Kalau Nabi dengan Siddiqin ni rezeki dia dah sampai makam, dia panggil makam, satu makam ni makam tajrid. Makam tajrid ni tinggi tuan-tuan. Orang Nabi dengan Siddiqin ni makam tajrid, rezeki dia datang Allah Ta'ala bagi direct. Tak seperti yang kita sangka. Susah tuan-tuan orang nak capai makam tajrid. Tapi dalam sufi dia panggil makam tajrid. Banyak orang dia bukan makam tajrid, makam malah kerja. Betul tak? Ni ramai. Makam malah kerja duduk berzikir. Itu minta duit. Itu makam malah kerja. Makam tajrid lain. Makam tajrid ni memang rezeki main dengan jalan yang pelik-pelik tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak ni? Saya bagi contoh Maryam. Makam tajrid lah. Maryam alaihi salam. Mak Nabi Isa kan. Dia beribadah di Baitul Maqdis. Itu mana sekarang ni? Sebelum dia kahwin, sebelum dia melahirkan Nabi Isa. Maryam tak kahwin. Sebelum Maryam melahirkan Nabi Isa tu. Waktu dia semayang tu, yang jaga Maryam pak saudara dia. Siapa dia? Nabi Zakaria alaihi salam yang jaga Maryam. Tu pak saudara dia. Nabi Zakaria pelik. Bila Nabi Zakaria jumpa Maryam, tengok ada makanan masa musim sejuk, ada makanan musim panas. Buah-buahan. Pelik Nabi Zakaria, ini musim sejuk, ini buah musim panas. Macam mana boleh ada kat dia buah musim panas, sekarang musim sejuk? Nabi Zakaria ni, ayah Nabi Yahya. Nabi Yahya tu sepupu Maryam lah. Pelik dengan Maryam. Macam mana ni? Masa musim panas, dekat Maryam ada buah musim sejuk. Jadi pelik Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pun tanya pada Maryam, anna laki hadha? Ambil mana ni? Kalau bahasa kita lah, ambil mana ni? Kata Maryam ni, surah ni sebut dalam surah Ali Imran. Tahu Ali Imran? Ahli keluarga Imran. Siapa Imran tu? Bapa Maryam lah. Imran tu bapa Maryam lah, alaihi salam. Siapa lagi? Imran tu tuk kepada Nabi Isa lah. Tu ada surah Ali Imran tu. Surah keluarga Imran. Hebat-hebat semua tuan-tuan. Jadi dalam surah Ali Imran juzuk ketiga, bila Nabi Zakaria tanya pada Maryam kata apa? Maryam kata qalat huwa min indillah. Yang ni mai direct daripada Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Taala bagi rezeki pada siapa yang dia mahu dengan tak terhingga. Ini makam tajrid. Kita yang tak sampai makam tajrid, jangan duk mengada-ngada. Saya tengok golongan sebahagian orang lah, dia ikut tarekat ke sufi, dia bukan makam tajrid, dia makam malah kerja tuan-tuan. Kerja malah minta duit sana, minta sini, mengarut tuan-tuan. Senang kata banyak yang gitulah tuan-tuan. Makam tajrid ni dia tak kalut duk minta duit ke orang. Tak kalut duk pinjam sana, pinjam sini, berhutang banyak, betul tak? Makam tajrid apa hutang banyak. Baik. Jadi tuan-tuan, kita tak sampai makam tajrid tu. Kita ni makam orang biasa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW pun sama. Nabi makam tajrid. Nabi puasa wisal tuan-tuan. Kita tak boleh puasa wisal, makruh. Puasa wisal ni adalah puasa untuk Nabi SAW saja. Puasa kita yang paling afdal adalah puasa Nabi Daud. Betul tak? Tuan-tuan puasa hari ni, esok buka, Rabu puasa, Khamis buka, apa dia? Khamis buka, Jumaat puasa, Sabtu buka, Ahad puasa. Dia selang-selang. Itu puasa sunat paling afdal. Tapi bagi Nabi, dia ada satu lagi yang lebih afdal. Puasa wisal nama dia. Puasa wisal ni apa? Puasa tak buka-buka. Kita bila puasa sampai ke maghrib, kita buka kan. Nabi ada puasa wisal. Dah maghrib, Nabi tak buka lagi. Nabi sambung esok. Puasa sambung. Nabi tak bagi makruh puasa wisal, hanya untuk Nabi. Nabi kata apa? Nabi mendapat rezeki seperti mana Allah berikan. Rezeki Nabi tak macam kita. Walaupun Nabi kadang-kadang puasa wisal, tapi Nabi kadang-kadang dia ada tenaga tuan-tuan, tak mengganggu hidup dia. Tuan-tuan cuba buat puasa wisal, iman kita pun lemah. Hari ni puasa, sambung esok puasa, esok boleh gagah lagi. Rabu sambung lagi wisal 3 hari. Rabu tidur tempat kerja tuan-tuan, kepala dah pening, angin naik. Baik, jadi kita tak boleh tuan-tuan. Iman kita tak sekuat, semangat kita tak sekuat para Nabi, para Siddiqin.
Baik tuan-tuan, kemudian jika dipaksa juga nescaya akan tergendala sama segala urusan akhirat. Tak boleh. Kita ada kerja, kita ada ibadah, tapi dalam bekerja ingat Allah, ingat akhirat, banyak berzikir. Disebabkan tekanan jiwa dan fikiran terhadap perkara yang dahsyat itu, tekanan jiwa tuan-tuan. Dan Nabi SAW pernah sebut, lau ta'lamuna ma a'lamu labakaitum katsira wa la dhahiktum qalila. Nabi SAW sebut kat para sahabat dia. Ini makam Nabi, makam Nabi, Nabi yang manusia yang paling agung. Kata Nabi SAW, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, pastilah hampa akan menangis banyak. Labakaitum katsira, menangisnya dalam hidup, menangisnya. Wala dhahiktum qalila, gelak ni sikit lah, sikit dalam hidup ni, gelak sikit je. Kalau orang buat lawak kita gelak habis, sikit je gelak. Kita nangis pergi tempat kerja, menangis, bukan saja nangis, takut tuan-tuan, takut, gementar. Kemudian kata Nabi SAW, tidak ada ruang 4 jari di langit. Di langit tidak ada ruang 4 jari kecuali ada dahi-dahi para malaikat. Kita tak nampak, Nabi SAW nampak Allah buka hijab. Kalau kita tengok di atas ni, nampak malaikat yang besar-besar tuan-tuan. Malaikat ni besar sebesar-besarnya. Ada malaikat yang tuang air laut atas kepala dia, tak menitik ke bawah. Besar mana tuan-tuan? Ada malaikat yang 600 sayap macam Jibril AS, 600 sayap. Buka satu sayap, gelap separuh bumi. Buka 2 sayap, boleh gelap semua tuan-tuan. Besar Jibril ni. Jadi kalau kita angkat kepala, hijab kita tak tutup, kita nampak malaikat yang sangat besar. Tak boleh tuan-tuan tengok filem apa-apa pun tuan-tuan, dia buat gegasi tu pun tak besar malaikat tuan-tuan. Pasal apa? Malaikat ni sangat besar, tak dapat dibayangkan. Kalau besar malaikat ni, kalau malaikat duduk depan kita, kita tak nampak mana kepala tangan kita, tak nampak. Kita nampak badan dia saja, tak nampak bentuk dia, pasal besar sangat. Kita tak nampak mana kepala tangan kaki, tak nampak, besar sangat. Tuan-tuan, kalau di langit nampak dahi-dahi para malaikat sedang bersujud. Tidak ada ruang 4 jari tuan-tuan, ada dahi malaikat. Lepas tu tuan-tuan akan dengar bunyi. Langit itu mengeluarkan bunyi. Bunyi apa? Bunyi malaikat yang bertasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Tuan-tuan dengar bergetar langit. Dengar bergetar-getaran. Tuan-tuan kalau dengar ni, mengaum di langit ni, bergema zikir-zikir para malaikat. Kata Nabi SAW, kamu akan menangis sebanyak, kurang ketawa. Kemudian kata Nabi SAW, kamu akan pergi ke tempat-tempat ila sa'adat, kamu semua akan pergi ke tempat-tempat yang tinggi. Taj'aruna ilallah, semua berdoa pada Allah. Kalau tuan-tuan kita tahu nak pergi kerja lagu mana? Tidak tuan-tuan, tak pergi kerja dah kita tuan-tuan. Itu rahmat Allah tuan-tuan, antara rahmat Allah. Tapi kita bila dah tahu benda ni, kita rajin dah beribadah, rajin dah beramal. Sama saya sebut kat tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala tak bagi tahu kita mati bila? Itu nikmat Allah tuan-tuan, nikmat. Sebab bila tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan boleh hidup. Tapi kalau tuan-tuan tahu bila mati, lagi seminggu, tuan-tuan, lagi seminggu tuan-tuan tak boleh hidup lagi seminggu makan tak lalu, betul tak? Hidup tak tenang, tidur tak lena, mandi tak basah, semua tuan-tuan dah rusing lah. Saya ada baca warden penjara kan, yang tangkap orang pi gantung, warden penjara akhir tu kan, dia kata antara nikmat Tuhan, dia kata dia ni bukan Islam, dia sing kot, sebab dia banyak bawa orang pi gantung. Antara nikmat Tuhan, dia kata Tuhan menyembunyikan saat kematian. Itu nikmat Tuhan. Kalau tuan-tuan tahu, hatta kalau tuan-tuan tahu Allah Ta'ala bagi tahu, okey, tahun depan mati Saya ingat tuan-tuan muda tak sedang tidak kan. Allah mak tahun depan mati, tak ada lah nak pergi Mekah tahun depan, baru cadang nak pergi Korea tahun depan, mati pula. Tuan-tuan tak boleh hidup. Tuan-tuan nak buat rumah, tak payah buat tahun depan nak mati dah, betul tak kan. Tuan-tuan tak boleh hidup Tuan-tuan duduk teringat tahun depan nak mati, banyak benda aku tak dapat buat. Habis tuan-tuan teringat apa? Cucu aku tak tengok dah muka dia, bini aku ni boleh jadi kahwin dengan orang lain, macam-macam mai kat pirang tuan-tuan, betul tak? Merapu-rapu mai. Allah Ta'ala sembunyikan kematian. Tapi janganlah bila dah sembunyikan tuan-tuan lalai pula. Macam tu lah, beramal lah. Dah tahu kita akan mati, beramal lah. Baik, kemudian sesungguhnya merasakan ketibaan maut
pada setiap detik dan masa itu adalah perkara yang berat. Tidak semua orang boleh menanggungnya kecuali orang-orang yang mendapat pangkat kenabian dan darjat siddiqin yang utama, orang yang ingat mati. Macam tadilah, ingat mati sungguh, terasa mati tu dekat dengan dia, bukan semua orang mampu. Hatta kalau kita orang beritahu pun kita esok kita akan mati, kita pun dah tak senang duduk tuan-tuan. Jiwa kita dah jadi kacau. Baik. Jadi kita ingat mati dan kita beramal. Cukup ingat mati dan beramal, jangan lalai. Oleh sebab itulah apabila dikatakan sesungguhnya dalam cita-cita itu ada rahmat, yakni jika tidak ada cita-cita pada diri seorang, nescaya porak-porandalah segala urusan dunia dan akhirat. Kena ada cita-cita lah, ada keinginan tuan-tuan. Tapi cita-cita kita adalah akhirat. Cuma dunia ini mazra'atul akhirah, ladang bagi akhirat, tempat kita bekerja, tempat kita beramal. Ini membuktikan apa yang telah termaklum kepada kita, bahawa apabila Allah mengeluarkan keturunan Adam dari tulang belakang pada hari mengambil perjanjian, maka para malaikat amat takjub melihat kebanyakan keturunan Adam itu. Saya berkata, wahai Tuhanku, dunia ini tidak muat untuk mereka. Tuan-tuan ingat kan, Allah Ta'ala ambil kita kan daripada tulang Nabi Adam AS. Wa ashhadakum ala anfusikum alastu bi rabbikum tu. Tuan-tuan, kita dulu sebelum ada kat sini, kita berada di alam roh. Alam roh. Allah keluarkan kita pada tulang sulbi Nabi Adam AS. Kemudian sebelum kita lahir, Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ni Tuhan kamu? Kita kata, qalu bala syahidna, ya kami bersaksi. Tapi bila keluar ke dunia tuan-tuan, kerana dunia kita jadi lalai tuan-tuan. Kita jadi lalai. Sebab tu tuan-tuan, kena ada saat dalam hidup kita, kita renung-renungkan diri kita. Dunia ni hebat tuan-tuan, saya tak nafi dunia ni hebat. Kalau tuan-tuan malam ni, esoklah orang bagi tuan-tuan kereta Velfire, tuan-tuan seronok tak? Tak seronok lah. Okey lah, tak seronok. Orang bagi tuan-tuan 1 juta, seronok tak? Tak seronok juga. Tuan-tuan orang ke bukan orang? Seronok lah. Ataupun gini lah, duit pun tak mau. Dia bagi tanah 50 ekar, sawit dah 10 tahun. Syok lah ni tuan-tuan. Syok lah tuan-tuan. Syok lah tuan-tuan. Dunia hebat. Nabi sebut dunia ni hulwatun khadirah, manis dan hijau. Dunia hebat. Tuan-tuan beli handset baru kan, main handset tu, duk kelebek handset tu kan, berjam duk main. Dunia ni hijau dan nikmat. Tapi jangan lalai. Boleh lah. Jadi tuan-tuan, kita lupa kerana dunia. Ambil satu saat kalau boleh, yang sebaik-baiknya tuan-tuan, sebaik-baiknya lah sebelum subuh tuan-tuan. Waktu kita tahajud tu, bangun 4 pagi ke 4.30 ke, pukul 5 ke 5.30 ke, dan asalkan lagi 10 minit sebelum subuh ke. Jangan tuan-tuan bangun 5.40, malas semayang. Jangan tuan-tuan. Tuan-tuan bangun pukul berapa pun, ada saat nak semayang 2 rakaat, semayang. Dah habis semayang. Ni nasihat saya pada saya dan tuan-tuan. Tuan-tuan kosongkan fikiran. Tuan-tuan ingat tuan-tuan, dunia dan akhirat. Ingat diri kita, dunia kita dan akhirat kita. Kosongkan Sat. Kosongkan Sat. Kita punya padi belakang rumah, kita punya bokai nak pergi mancing Sat lagi. Lupa Sat. Bini kita nanti mungkin jadi dia bangun, dia belai tiang. Kosongkan Sat benda tu. Kosongkan Sat. Tuan-tuan fikir tentang diri tuan-tuan, aku ni macam mana diri aku ni? Banyak dosa ke banyak pahala? Selama aku hidup ni, berapa banyak dosa yang aku buat? Tenung tuan-tuan, tenung. Esok pagi buat. Lepas tu tuan-tuan ingat dunia aku ni, bagaimana dunia kita? Bagus ke tak bagus ke dunia kita ni? Banyak kita buat dosa ke banyak kita buat pahala ke? Ladang akhirat kita ni, dunia kita ni lah. Kita banyak buat baik ke banyak buat dosa ke? Kemudian ingat akhirat. Ingat macam mana? Kut pagi nanti aku mati, aku ni ahli syurga ke ahli neraka. Nanti aku tenung-tenunglah tuan-tuan, aku duduk seorang-seorang di kubur, orang tinggal aku. Betul tak? Orang tinggal sampai bila-bila hari kiamat. Ingat tuan-tuan di padang mahsyar, ingat di hisab, ingat di tiang sirat. Kenang-kenangkanlah. Tuan-tuan sebelum tuan-tuan nak masuk syurga tu, panjang cerita dia. Lebih panjang daripada dunia. Dunia ni tuan hidup 70 tahun, 80 tahun, meninggal lah tuan-tuan. Tapi bila tuan-tuan mati, alam barzah pun panjang. Alam akhirat ribu-ribu tahun, hisab ribu-ribu tahun, tetiang siat ratus tahun tuan-tuan. Bukan tuan-tuan mati masuk syurga tu, sebelum nak sampai syurga tu cerita dia sangat panjang. Baik tuan-tuan. Kemudian firman Allah, mereka berkata, wahai Tuhanku, dunia ini tidak muat untuk mereka. Firman Allah, aku akan matikan mereka.
Berkata malaikat, tentulah tidak bahagia hidup mereka pula. Firman Allah akan cetuskan semangat. Firman Allah lagi, aku akan cetuskan semangat dan cita-cita dalam diri mereka. Jadi apa? Mereka sangat ramai. Sebab bila dikeluarkan pada tulang sulbi Nabi Adam ni, dia bawa keluar semua. Dia bawa keluar semua sekali, tuan-tuan. Daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, di alam ruh. Memang sangat ramai, tuan-tuan. Kalau serentak ada kat dunia ni, memang tak cukup dunia, tuan-tuan. Kita sekarang atas muka bumi ada 7.2 bilion. Kalaulah manusia pada zaman Nabi Adam tak mati-mati, saya ingat tak cukup dah, tuan-tuan, bumi ni. Memang berbunuh-bunuhan lah kita, sebab bumi tak cukup. Sebab tu Allah Ta'ala nak bagi cukup, macam mana? Allah matikan. Tu yang ada mati tu. Supaya apa? Bumi ni, yalah, hang dah tua, hang matilah. Macam tu lah kan, bagilah orang muda pula. Itulah cerita dia. Cerita bahasa kasar ada lagu tu lah. Hang dah tua, sudahlah. Betul tak kan? Sebab tu orang tahun 18 mana ada dah mati dah. Tahun 17, tahun 16, betul tak? Tahun 19 ada lagi. Kita lah tahun 19, tuan-tuan. Tahun dulu tak ada dah. Pasal apa? Kalau dulu ada pun bukan produktif lah. Tak boleh buat apa dah. Betul tak? Dah tak larat dah. Eloklah duduk dalam kubur. Begitulah cerita dia. Jadi kata malaikat, kalau macam tu lemahlah semangat dia, bah. Betul tak? Pasal apa lemah? Pasal penat kerja, penat cari rezeki, mati, lemah semangat. Jadi kata Allah ku jadikan semangat dan cita-cita dalam diri mereka. Betul tak, tuan-tuan? Orang kadang-kadang dah tua pun kadang-kadang semangat dengan dunia. Tapi channel lah, tuan-tuan. Channel. Kita ada pilihan, ada akal. Jadikanlah semangat kita semangat akhirat. Dunia ini perjalanan untuk kita mencapai akhirat. Habis, tuan-tuan. Akan datang kita sambung tu sabda Nabi SAW. Sahabat Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruman tula wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa baraka sallallahu alaihi wa sallam. Ya.